Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan jom kita belajar matematik. Matematik tu tingkatan 2. Hari ni kita akan sambung bab 4. Bab 1, bab 2 kita dah belajar dalam kelas. Bab 3 kita tunggu sekolah naik. Sebab yang tu perlukan berdepan untuk lebih faham. Bab 4 ni insyaAllah lebih mudah, iaitu bab 4 poligon. Poligon ni dia ada 2 subtopik sahaja, iaitu poligon sekata dan sudut pedalaman dan sudut keluaran poligon. Okey, poligon ni apa? Poligon adalah semua bentuk yang ada sudut. Semua bentuk. Poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Ini yang poligon sekata. Tapi kalau poligon semua bentuk yang ada sisi. Sudut sekata. Poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Poligon sekata mempunyai sudut pedalaman yang kongruen. Poligon tak sekata pula ialah poligon tidak semua sisinya sama panjang. Okey, contoh macam dia ada bagi kat sini. Poligon yang sekata, tengok segitiga ni. Dia nampak tak? Dia ada 1, 2, 3 bucu, and then sisi dia sama panjang. Sebab tu nama dia poligon sekata. Segi empat ni pun sama. Okey, nampak dia sudut sama, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Maka dia adalah poligon yang sekata. Okey, seterusnya kat sini dia ada tunjukkan dekat dalam buku teks awak tu belah kanan. Dia tulis menentukan jenis poligon. Sesuatu poligon boleh mempunyai 3 atau lebih sisi. Poligon sekata semua sisi sama panjang, semua sudut pedalaman sama saiz. Contoh segitiga dia ada 3 sisi. Nama pun segitiga kan, 3 sisi, segi 4, segi 4, 4 sisi, segi 5, pentagon. Nampak semua sisi dia sama panjang. Dan seterusnya awak baca sendiri. Hexagon, heptagon, oktagon. Make sure kena kenal nama-nama dia ni. Nanti ada latihan, dia test nama-nama ni. Dan satu lagi, kalau 9, nonagon. Tu 9 sisi. And then poligon tak sekata. Tidak semua sisi sama panjang. Nampak tak ni? Dia ada satu panjang, satu pendek sikit, yang ni panjang sikit. Ni pun namanya segi 4, tapi segi 4 ni tak sama panjang. Nampak tak? 5 ni pun sama. 6. Jadi dia jadi nama poligon tak sekata. Tak semua sama panjang. Then poligon cengkung. Poligon cengkung ni punya sekurang-kurangnya satu sudut lebih daripada 180. Ada salah satu lebih daripada 180. Ni sekurang-kurangnya satu sudut. Okey. Kat sini. Okey, seterusnya poligon cembung tiada sudut pedalaman lebih daripada 180. Sudut pedalaman nanti kita akan belajar. Macam-macam lah bentuk. Mudah kata kat dunia ni kalau tengoklah sekeliling, macam-macam benda ada bentuk. Contoh kotak, pesebok awak, pemadam awak, ada macam-macam bentuk. Dan bukan poligon yang tak ada sisi. Bulatan kan dia terus je, dia tak ada sudut. Bentuk mempunyai garisan melengkung ataupun bentuk tak tertutup. Nampak ni, dia tak ada tertutup. Okay, yang tengok poligon yang lain semua dia ada mula, dia ada habis. Habis. Dan objek 3 dimensi, itu bukan poligon. Okey, sekarang kita tengok pada muka surat 57. Contoh 1. Antara rajah berikut yang manakah merupakan sebuah poligon sekata atau poligon tak sekata? Okey, macam yang Ustazah terangkan tadi, poligon sekata adalah semua sisi dia sama. Semua sisi dia sama, sudut dia pun sama. Okey, sekarang kita tengok contoh yang pertama. Okey, untuk kita tahu dia ni sudut sisi tu sama atau tidak, kita tengok ni. Nampak tak tanda ni? Tanda ni menunjukkan dia itu, okey, ni 1, ni 2, ni 3 kan. Sisi dia berbeza-beza. Sudut ni pun sama. Nampak ni 1 tanda, ni 2 tanda, ni 3 tanda. Maksudnya sudut dia pun tak sama. Jadi A ni tidak sekata. Okey, yang B pula. Yang B, tengok yang kedua. Okey, ini pertama. Lepas tu yang kedua kat sebelah ni pun sama. Sudut dia sama. Sudut pula. Panjang dia sama. Dan ni panjang sama. Tiba-tiba yang kat atas dan yang bawah ni lain. Padahal sudut dia sama kan. Sudut 90, ni 90. Okey, nampak petak ni maksudnya adalah 90 darjah.
Okay, kat sini ni nampak tak? Dia bentuk yang sama, jadi sudut ni sebenarnya sama. Sudut dah sama tapi sisi dia berbeza, maka dia juga bukan poligon sekata. Dia adalah poligon tak sekata. Okay, tengok C. Okay, tengok sudut dia, nampak tak? Dia tandakan sudut tu macam tu. Sudut 3, 4, 5, 6. Nanti tengok balik sudut 6 sisi ni apa nama dia. Okay, kat sini dia sama, nampak tak? Lepas tu tanda ni pun semua satu, semua tanda satu. Maksudnya panjangnya sama. Contoh ni 3 cm, so ni semua 3 cm, maka dia adalah poligon sekata. Seterusnya D, nampak ni, tanda tu sama lagi satu, ni pun satu, ni pun satu. Dan sudut dia pula, sudut 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Dia semua sama, maka dia adalah poligon sekata. Okay, sekarang ni apa beza segi empat sama dengan segi empat tepat ni? Okay, segi empat tepat dia memang mempunyai sudut yang sama, tetapi sisi dia mempunyai panjang yang berbeza. Segi empat sama pula semua sama, memang sudut dia sama dan juga panjang setiap sisi pun sama. Okay, seterusnya E. E nampak kat sini, ni sudut yang sama. Sebenarnya tak sama, tak samalah, tak sama. Sebab ni lebar sikit. Okay, kemudian ni segi sudut 90 darjah, dia bentuk petak ni. Lepas tu panjang kat sini ni 1, ni 2. Dia tak sama semua sekali kan, maka dia bukan poligon sekata, dia adalah poligon tak sekata. Dia last sekali F ni, jelas-jelas nampak kat sini, nampak ni 2, 2, ni 1, ni 1, ni 1, ni 1, maka dia bukan poligon sekata juga, dia adalah poligon tak sekata. Okay, seterusnya lengkapkan jadual di bawah, macam ni tadi. Okay, kat sini kita nak tahu apa nama dia, kita nak tahu paksi simetri. Paksi simetri ni apa? Paksi simetri adalah berapa banyak bilangan kita boleh lipat. Contohnya segitiga, segi empat lah paling mudah kita biasa buat kan. Macam nak buat kotak, macam ambil kertas, awak lipat yang pastikan dia boleh dapat sudut yang sama. Bucu bertemu bucu, setiap bucu tu bertemu bucu. Nanti akan ada link video untuk awak cuba tengok, cuba buat gambar rajah tu macam mana. Okay, and then bila lipat kat tengah ni, tengah ni dia akan jadi dua kan, sama besar dia. Contoh awak lipat tengah-tengah ni pula juga, pun dia akan jadi besar sama. Seterusnya kalau segi empat sama ni, kita boleh lipat bucu-bucu macam ni. Macam kita biasa buat origami kan, boleh lipat macam tu. Then 4, ada 4. Satu lagi bilangan sisi ni, segitiga pun sama, kita boleh lipat kat sini, lipat kat sini, lipat kat sini. Yalah, bilangan sisi dia 3, bilangan paksi simetri dia 3. Yang 4 tadi, bilangan sisi dia 4. Berapa kali kita lipat tadi? 4. Poligon tak sekata ni pula, okay, dia memang ada 3 sisi, ada 4 sisi. Okay, cuba kita tengok mana bahagian mana kita nak lipat, dia akan jadi sama besar. Ni pendek, ni panjang, tapi bila kita lipat, so dia akan terlebih. Ada salah satu bahagian akan terlebih, dia akan jadi macam, contoh kita tengok daripada sisi tu, ada macam ni, tiba ada yang terlebih daripada segitiga ni, dia akan jadi terlebih, maka dia tak sama besar. Bilangan paksi simetri dia tak ada. Poligon tak sekata, yang ni sisi dia kita boleh lipat kat tengah ni, lepas tu kita boleh lipat lagi kat tengah ni, boleh dapat sama besar kan, atas bawah. Tapi boleh tak kita lipat ujung-ujung macam ni? Kalau kita lipat jadi tak sama besar juga. Boleh cubalah ambil kertas A4 kat rumah tu ke, buku awak ke, cuba lipat. Tapi jangan buat sampah, okey? So dia pun bilangan paksi simetri dia ada 2. Dia ada 2 saja. Okay, kat sini dia ada conclusion dia. Bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata adalah sama dengan bilangan sisi poligon tersebut.
Bagi poligon tak sekata, bilangan pasti simetri harus diterokai dengan kaedah lipatan. Macam kita buat tadi. Ni. Ni poligon sekata. Poligon sekata dia sama. Contoh ni 5, ni 5. Ni 6, ni 6. Pasti simetri dia 6. Tapi kalau poligon tak sekata, kita kena cuba dengan lipat. Macam Ustazah tunjuk tadi. Ni tak ada, ni ada 2. Macam tu. Kemudian seterusnya awak boleh cuba buat. Kat sini saya nak tugasan yang awak cuba buat. Nanti hantar gambar. Menghasilkan oktagon sekata menggunakan origami. Ikutlah instruction yang dibagi ni. Kalau contoh tak faham, boleh tengok link. Tekan link yang dia bagi ni. Rimba ilmu. Ataupun awak scan je QR code yang dia dah bagi ni. Awak boleh dapat dekat buku teks awak. Muka surat 59. Lepas tu pun dia ada video-video lain juga untuk ajar bentuk-bentuk yang lain. Cuba buat poligon tersebut. Saya nak awak cuba buat sendiri. Ikutlah bahan-bahan apa yang ada kat rumah. Jangan paksa pergi beli barang lain. Ikut apa yang ada kat rumah je. Okay, macam Ustazah cakap tadi, kita akan buat latihan pada jom cuba muka surat 61. Tentukan sama ada setiap poligon berikut merupakan poligon sekata atau poligon tak sekata. Okey, boleh tengok balik, reverse balik bahagian yang Ustazah ajar tadi, macam mana nak tentukan poligon tu sekata ataupun tak sekata. Okey, kita boleh review sikit. Kita tengok sudut dan juga tengok panjang sisi dia. Okey. So ni ada 9 gambar ajar. Tolong buat pada buku awak masing-masing. Buku tu dia buat balik kan. Jadi tolong buat. Okey, seterusnya adalah paksi simetri. Surih rajah berikut, tentukan bilangan paksi simetri pada setiap rajah jika ada. Okey, macam yang Ustazah tunjukkan tadi. Okey, nampak tak ni panjang dia sama, ada tanda 1 ni. Jadi dia boleh lipat tengah. Jadi paksi simetri dia adalah 1. Nanti lukis, tulis je kat bawah. Paksi simetri PS sama dengan 1. Okey, ni tadi berapa? Tadi kita dah buat kan. PS sama dengan berapa? Ni pun cuba tengok pasang panjang ke tidak, dia ada tanda ke tidak. D ni pun sama, boleh cuba. Kalau tak ada, tulis je tiada ataupun kosong. Okay, seterusnya lengkapkan jadual berikut dengan ciri-ciri poligon. Ni tadi nama poligon ni. Tengok balik pada buku awak, buku surat 57. 57. Apa nama-nama dia. Then ini pun sama buatlah dalam buku tulis. Lukis tu cubalah, kalau contoh tak sama sangat pun tak apalah juga. Tapi kalau boleh sama, lagi baik, lagi cantik. Macam nak buat tu boleh tengok pada muka surat 60. Cari video dia, cuba buat gambar rajah yang betul lah. Dan bilangan sisi, berapa bilangan sisi, kira kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Bucu kita kira bucu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu dia. Yang ni tak, kalau bilangan sisi 6, kalau poligon tu adalah poligon sekata, nampak dia sekata kan, nama pun poligon sekata kat atas ni. So bilangan simetri dia adalah 6 juga. Macam tu. So boleh cuba buat sendiri yang selebihnya hingga akhir soalan. Okey, sebenarnya soalan nombor 4 dan nombor 5 saya tak letakkan kat dalam ni. So, soalan nombor 4 dan 5 tu awak boleh cuba buat merujuk pada muka surat 60. Bina poligon sekata, and then gunakan pembaris, and then ada gunakan bulatan, sudut pada pusat. Macam tu. Okey, itu sahaja untuk kali ni. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.